Assalamualaikum. Cuba perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Yang mana selepas price membuat re-entry, kemudian tidak berjaya untuk breakout in a Bollinger Band, iaitu trending punya zone. So jadi kita tahu bahawa tidak ada kekuatan seller kat sini dan berlakunya pullback. So biasanya berlaku pattern macam ni, kita akan masuk melawan market dan mengharapkan market menukar direction apabila dia membuat breakout di MACD. Okey, nampak kat sini pun sama juga, untuk sell, ni untuk buy. So kalau dia turun selepas dia buat retrace, kemudian kembali untuk re-entry dan tak berjaya untuk breakout uptrend punya zone, maka berlakunya pullback dan kita akan masuk sell. Dan selalunya dia akan reverse lah, sebab biasanya macam ni dia akan jadi zone reversal. Zone reversal. Jadi kita boleh tengok, nampak dia trending, dia naik, dia break. Ni boleh nampak dia trending, dia retrace, dia exhausting, kemudian dia re-entry phase, ni fasa re-entry, dan dia masuk trending. Kemudian ini belum dikira sebagai exhausting sebab ini cuma sekadar minor retrace. Kemudian dia naik balik, kemudian dia retrace, dia re-entry, tetapi tak berjaya untuk membuat trending. So kita tahu bahawa sebenarnya price dah pancit. Kemudian dia turun, ni point untuk kita sell ni. Okay, kita dia turun, kemudian dia tukar direction, and then diikuti dengan pullback. Okay, nampak ada 520 kat situ, dan dia tak berjaya untuk masuk pada zone trending sell. Okay, zone sell dia tak dapat masuk, mana dia pullback dan dia tak berjaya untuk membuat trending breakout untuk uptrend. So jadi kita tahu bahawa zone sini mungkin zone consolidation. Kalau berlaku kerap di bahagian top ataupun bottom macam pattern macam ni, maknanya kita panggil dia zone consolidation. Okay, maknanya dia akan berlaku something macam biasanya besar lah, sama dia nak terbang ataupun dia nak terjun macam tu. So and then lepas dia pullback, dia tukar direction selepas dia break MACD, kemudian dia masuk zone trending sell. Okay, now kita sell. Okay, kemudian dia membuat minor retrace dan masuk zone exhausting. Kemudian dia masuk zone re-entry sell. Okay, zone re-entry sell dan membuat trending balik. So jadi kita continue sell. So jalan fasa ni tak kisahlah fasa trending ataupun fasa exhausting, kita boleh ambil dua step lah. Step pertama, kita ikut trend dia selepas berlakunya trending. Kemudian lepas, let's say katakan dia membuat retracement. So dia buat retracement, apa yang kita buat ialah kita akan buy. Kita akan buy je dulu, tak apa, kita buy je dulu, dan kita akan target ke MACD. Ataupun kita boleh tarik Fibonacci. Saya tidak akan ambil zone spike. Okay, nampak dia pergi kat 261. So maknanya kita tahu bahawa dia punya trending ni masih lagi ada kekuatan, cuma lagi dia membuat sedikit correction di situ. Okay, kemudian berlakunya fasa re-entry. So kita masuk fasa re-entry ni, kita nak tahu ni sama ada dia akan membuat breakout downtrend atau tidak. Kalau dia membuat breakout downtrend, dia cantik, dia akan terus ke bawah. Okay, and then another round dia membuat minor retracement. Okay, sehinggalah dia membuat exhausting phase. Okay, bila exhausting phase, maksudnya seller dah tak ada. Okay, so retail trader saja yang ada. Okay, kemudian berlakunya fasa re-entry sell kan. Kemudian kita nampak dia ada buat pullback, maknanya tidak berjaya untuk membuat another round of trending. So di sini inilah peluang kita untuk kita buy, seperti yang berlaku dekat sell ni kan. Nampak dia tak berjaya break trending zone dan dia retrace, dan di situ kita akan jadi point untuk kita sell. Dan di sini berlakunya sell satu. Selalunya di sini akan berlaku sell satu, dan di sini akan berlaku mungkin dua kali buy satu dekat sini. Okay, kemudian dia menukar direction, kemudian dia cuba untuk membuat trending, kemudian pancit, dia membuat retracement tapi belum lagi menukar direction, dan di sini akan menjadi re-entry zone buy. Dan masalahnya di sini, selepas dia naik tinggi lewat malam tadi US punya interest rate, kemudian dia menjadi retrace, kemudian dia masuk zone exhausting.
Di sini peluang untuk kita sell dan dia menukar direction dan cubaan untuk menjadi trending awal pagi tadi, sehinggalah tadi M15 menjadi zone re-entry, tetapi bukan M15 H1 tapi M15 tadi, dan dia terjun sampai sekarang. Alright, so faham kat situ So jadi very simple, kita cuma nak kena ingat 4 fasa dia je, 4 fasa dia ya. Fasa pertama ialah fasa trending. Fasa trending, kemudian fasa exhausting, okey, fasa trending, fasa exhausting, kemudian fasa re-entry. Ingat kat situ okey. Dan satu lagi tadi fasa trending, fasa exhausting, kemudian re-entry. Ada lagi satu fasa, itu fasa reversal ataupun direction, change of direction. So nampak di sini simple je, ingat 4 fasa ni je. Kalau kita faham 4 fasa ni, mudah untuk kita baca dia punya projection dia ya. Dan method ni boleh digunakan di mana-mana time frame, sama je. Dia masuk fasa trending, kemudian minor retracement, dia masuk exhausting phase. Okey, setiap kali dia masuk di dalam zone exhausting, di situlah peluang re-entry. Ingat kat situ je. Setiap kali dia turun, dia masuk dekat zone exhausting, di situlah peluang untuk re-entry. Okey, sentiasa ada peluang re-entry. Alright. Okey, so nampak ni, lepas tu dia masuk zone trending, kemudian dia exhausting balik, kemudian dia terus menukar direction dan membuat downtrend formation, kemudian membuat another so-called retrace dan membuat fasa re-entry. Nampak di situ simple sangat. Simple sangat. So kita masih lagi menggunakan IMA ni, IMA 20, IMA 40, IMA 90 sebagai support. So nampak ni support area. Okey. Nampak dia bertahan dekat IMA 40, kemudian dia reject, naik balik dan sangkut di IMA 20 dan turun balik. Okey. So kunci dia tetap sama seperti biasa yang kita gunakan Fibo. Selagi dia tidak break 261 dengan MACD ke atas, so consider masih lagi dalam trending dia lah. Okey, masih dalam trending dia. So nampak it's very simple. Trending, exhausting, re-entry. Ingat tu je. Trending, exhausting, reversal. Tu dia tukar. Okey, kemudian dia trending, exhausting, reversal. Ingat macam tu je. Trending, okey, dia dari sini lah, kita ambil dari sini. Dia trending, kemudian dia exhausting, reversal, trending, exhausting, re-entry, trending, exhausting, reversal, trending, kemudian dia exhausting, re-entry. Nampak kat situ, nampak kan? Dia akan jadi macam ni. Kalau kita gunakan basic Bollinger Band, kita tak nampak dia pancit kat situ. Tapi kalau kita gunakan double Bollinger, kita nampak jelas bahawa dia tidak berjaya pecah daripada zone exhausting. So kenapa kita panggil dia zone exhausting? Sebab zone exhausting maksudnya tidak ada kekuatan seller dan tidak ada juga kekuatan buyer. So kita anggap di sini adalah zone retail trader saja. Zone hijau dan zone merah ialah zone investor. Ingat macam tu So nampak di sini dia exhausting, kemudian dia masuk fasa re-entry, kemudian tak berjaya break trending. So jadi dia akan retail. So kita akan masuk kat sini dan kita mengharapkan dia akan berlaku pertukaran arah, mana dia buat reversal. Okey, nampak. Kemudian another round of re-entry, kemudian dia trending balik. Exhausting, re-entry, tak nampak tak? Ni tak lepas. Kemudian dia pull back. So dia exhausting, ini kita peluang ambil dapat reversal second round. Biasanya dia akan jadi double bottom atau double top macam tu. Ataupun kadang-kadang tadi triple top yang tak silap saya tadi. Di H1 nampak triple top. Okey. So nampak dia akan buat double top. So dengan syarat dia tidak break trending punya zone lah. Macam ni nampak dia exhausting, kita mengharapkan dia tukar direction now. Dia pull terus sampai dia trending, kemudian dia exhausting, kemudian another round re-entry tapi tak berjaya break trending, kemudian dia tukar, dan masa ni kita masuk sell.
Kita masuk sell dan mengharapkan dia menukar arah, dia tukar arah. Kemudian dia exhausting, masuk zone exhausting dan tidak berlaku re-entry kat sini. Nampak dia tidak ada tukar sell kat sini, dan terus menukar direction kepada uptrend dan trending terus. Lepas tu baru dia exhausting, kemudian dia masuk zone re-entry. Kemudian kita tahu bahawa bila dia second round dia tak berjaya break trending, dia akan pull back, betul tak? Tetapi kita mengharapkan dia tukar arah, tapi dia tak tukar arah, dia jadi re-entry punya zone. So ada dua jenis lah, dua jenis yang mana kita akan sentiasa jumpa, iaitu bila dia exhausting dia akan tukar direction. Satu lagi, bila dia exhausting dia akan jadi re-entry phase. So kena hati-hati kat sini, kita kena peka. Jangan mengharapkan reversal, tetapi utamakan kepada re-entry dulu, sebab kita takut trending ni masih lagi kuat. Sebab kalau kita tengok major trend dan uptrend kan, okay. So tak ada masalah kalau H4 tukar direction, kita boleh ikut je dulu, okay. Yang paling penting sekali kita tahu apa yang kita nampak, maksudnya kita tahu trending di uptrend, dan kita cuba gunakan fasa empat fasa ni lah, okay, empat cycle ni, okay. Alright, kemudian selepas dia trending, ni lah jadi sekarang dia lepas dia re-entry, fasa exhausting, kemudian dia jadi re-entry. Ingat tu je. Ya. So kalau berlaku price berada di bahagian exhausting, kita tengok trend dia kat mana. Kalau trend dia downtrend, mana kita akan fokus kepada re-entry. Kalau dia trend dia bahagian uptrend, kita akan fokus re-entry. Kalau dia fokus bahagian trend downtrend, kita akan fokus re-entry sell. Kalau dia berada pada zone exhausting bahagian uptrend, jadi kita akan fokus pada re-entry buy lah. Simple sangat. Sebab kalau kita guna default, jadi kita tak tahu apa reason dia boleh naik lagi atau tidak. Macam mana kita nak tahu dia betul-betul pancit dan sebagainya. Ini saya dah buat research Bollinger ni dengan penambahan inner Bollinger ni, tujuan dia untuk kita mencari exhausting, market exhausting. Sebab kalau kita gunakan di default punya Bollinger, kita tak nampak dia punya cycle dia, nampak tu rejection, nampak every bottom dan every top dia mesti akan ada berlaku pullback, yang mana dia tidak berjaya untuk membuat trending macam ni kan. Nampak dia exhausting, kemudian dia menjadi re-entry, kemudian dia turun kan. Kita mengharapkan dia sell kan, tapi dia jadi re-entry balik, betul tak? Nampak dia sideway. So dan penghujung dia tidak langsung boleh break higher recent high. Okey, maknanya dia buat double top kat sini. Okey, sama juga macam ni. Dia trending, dia okey, yang ni nampak. Dia trending, exhausting, re-entry. Sedap ni. Kemudian dia exhausting, kemudian terus tukar direction. Okey, dia tukar direction dan tidak berjaya menjadi trending. So hati-hati. Kemudian kita sell, sebab kita ikut dia retrace kan. Kita sell sehingga pada fasa re-entry. So kita tengok adakah dia menjadi re-entry ataupun mentukar direction. So dia jadi re-entry balik, nampak. So kita akan buy sehinggalah dia trending, kemudian dia exhausting. Kemudian ingat MACD bukan IMA 20 MACD. Dia trending, dia exhausting, kemudian dia re-entry, nampak dia tak berjaya, tapi dia belum menukar arah lagi. Last call dia kat sini. Last call kat sini kita boleh anggap dia sebagai trending buy lagi, sebab dia belum breakout MACD. And then di sini baru dia tukar direction, kemudian dia trending, exhausting, dia tak exhausting, dia minor retrace, kemudian dia turun lagi, kemudian exhausting, re-entry last call, nampak dia tak break, boom, dia naik atas. Okay, boleh nampak sini, nampak trend sedikit retrace dan sedikit exhausting, kemudian jadi re-entry. Okay, dia retrace, kemudian dia exhausting, kemudian dia tukar direction terus, kemudian dia cuba masuk fasa trending, tak berjaya. Sebab apa dia tak berjaya menukar kepada trending buy? Sebab major trend dia ialah uptrend. Major trend dia uptrend. So jadi dia menukar direction dan exhausting, menukar direction kepada trending sell balik, boom. Itu cycle dia. So lebih jelas kat sini, lebih simple. Dan di sini nampak IMA 40 So lebih simple. Jadi kita ingat 4 fasa ni je.
fasa trending, exhausting, re-entry dan fasa reversal, change of direction. Alright, so macam saya kata tadi, kita boleh je guna dekat mana-mana time frame, tapi kena peka lah. Lagi kecil time frame yang kita pakai, lagi banyak fokus yang kita kena tengok, lagi banyak. So jadi kalau bigger time frame tu dia lebih lapang sikit lah, jadi kita tidak terlalu penat nak tengok chart turun naik. Kalau di sini nampak dia exhausting, kemudian menukar direction. Tapi kalau tengok H1 mungkin masih lagi downtrend, dia M5 kan, jadi sakit sikit. Kemudian dia tapi macam M5, saya sarankan M5 kalau boleh cari zone re-entry. Ikut dia punya trend dia, macam M5 ikut EMA 90 ni. Jadi kita tahu apa kita nak buat. So re-entry, fokus re-entry, saya nampak. Kemudian dia menukar direction, dia cuba buat trending, dia buat breakout, lepas tu dia sideway dan sebagainya. Sakit mata sikit lah kalau tengok dekat M5 tapi kalau M15 ni tahan lah sikit. Dia tidak menukar direction, dia re-entry, exhausting, re-entry, kemudian dia menukar direction, tapi tak berjaya untuk menjadi fasa trending downtrend sebab major trend dia uptrend. So dia membuat exhausting, kemudian menukar direction, cuba membuat trending tetapi malangnya exhausting lagi, kemudian dia jadi re-entry, barulah dia menguat. Nampak So nampak di sini kita nampak dia tak berjaya membuat trending. Nampak? Kemudian dia menjadi sell dan kita akan mengharapkan dia menukar direction. Nampak? So tukar direction terus jadi trending, exhausting, re-entry, boom, trending balik. Kemudian exhausting semula dan menukar direction tetapi tidak berjaya untuk membuat uptrend dan cuba dan masuk balik zone exhausting dan tak nampak menukar direction lagi dan dia menjadi re-entry. Kemudian ini waktu ni jaga-jagalah sebab news ni kadang kita susah nak jangka sebab dia boleh mengganggu kita punya technical punya pattern. Ini masalah sikit lah So jadi that's why kita kena clear out news dulu. Lepas dia habis baru kita start balik kepada trade balik lah So nampak dia exhausting, dia sudah menukar direction, kemudian dia trending. Dia masuk dalam fasa trending, exhausting, tukar direction. Yang ini dia tidak ada re-entry punya phase, dia terus je tukar direction. Ini jahat sikit lah kalau kita terlepas. So no turning back lah. Kalau terlepas tu tak ada second chance lah. Okay, dia terus turun je, dia tak ada membuat turning back. So jadi dia terus turun, trending, exhausting. So ingat bila exhausting, jangan ingat dia akan membuat reversal. Kita harapkan dia buat re-entry dulu. Fokus pada re-entry, exhausting, re-entry lagi. Sehinggalah dia menukar direction, baru kita fokus kepada buying dari entry buy. Kalau dia nampak dia habis cycle dia trending, kemudian dia exhausting dan tak berjaya membuat trending, kemudian dia menukar direction. Simple. Trending, exhausting balik, kemudian dia menukar direction tetapi tidak berjaya untuk buat formation uptrend sebab major trend dia ialah downtrend. Sama macam ni, walaupun dia membuat sedikit minor uptrend tetapi secara totalnya dia tidak berjaya break major trend dia So nampak dia menukar direction. Menukar direction. Dia trending, re-entry, tak berjaya. Nampak? Dia tak berjaya untuk break trending punya zone. Kemudian dia buat pullback, tukar direction terus. Okay, trending, change of direction, tak berjaya juga untuk buat trending sell, tetap juga naik lagi. Kemudian dia sebab dia major trend dia masih bertahan downtrend, so jadi dia akan macam mana, dia akan rebounce. So turun naik. Okay. So kalau tengok di time frame kecil memang lagi lagi banyak lah dia punya dia punya sideways, nampak. Tapi kalau kita tengok dekat time frame besar seperti H1, kita boleh nampak selepas dia trending, dia exhausting, re-entry, kemudian tidak berjaya membuat downtrend, dan di sini kita nampak formation double bottom.
Okay, nampak dan another round of triple bottom. So dia exhausting, kemudian tak berjaya untuk membuat uptrend, kemudian dia menukar direction balik dan cuba membuat another formation of downtrend, tak berjaya, menukar direction, terus trending. Okay, nampak kat situ wow, jatuh lagi ya, jatuh lagi turun banyak lagi dia. Alright, okay, itu saja untuk apa ni, topik tambahan kepada double Bollinger Imahimura. So jadi kita fokus dan kita kena ingat kepada 4 fasa ni je. Dalam setiap cycle ada 4 fasa. 4 fasa. Dan teknikal tidak cukup lengkap apabila tidak adanya dashboard. Tidak lengkap bila tidak adanya dashboard. So kena ada dashboard lah. So jadi dengan dashboard tu kita tahu trend dia, kita tahu investor dia, sebab teknikal kadang-kadang tak nampak dia punya momentum dia kat situ kan. Tapi kita boleh correlatekan dia dashboard dengan teknikal supaya kita nampak jelas arah tuju je, bila dia pancit ke, bila dia exhausting ke, bila dia tukar arah dia tukar arah reversal ataupun dia membuat re-entry, dan kita boleh nampak apabila kita gabungkan teknikal dengan dashboard. Alright, kita jumpa lagi. Bye bye.